Hello dan Assalamualaikum semua. Welcome back to Fitnewson. Dan dalam video kali ini kita akan review satu movie yang baru sahaja keluar di Netflix, iaitu The Grey Man. Okay? Dan diarah oleh pengarah yang sangat-sangat terkenal untuk kita semua, yang Marvel ni, which is Russo Brother. Dan this film, dia punya bajet untuk menjalankan ataupun untuk producekan The Grey Man ini adalah sebanyak 200 million, which is membuatkan this film The Grey Man ini adalah salah satu movie di Netflix yang quite bajetnya sangat tinggi. Dan juga The Grey Man ini dibintangi oleh pelakon-pelakon A-list punya aktor dan juga actress, literally seperti Ryan Gosling sebagai Sierra Six, Chris Evans sebagai Lloyd Hansen. Lepas tu kita ada juga Ana de Armas sebagai Dani Miranda, Jessica Henwick sebagai Susan Brewer, Rod John Page sebagai Danny Carmichael. Lepas tu ada Julia Butter sebagai Claire Fitzroy dan juga Danush sebagai Avik San. So literally kalau korang dengar nama-nama ni, korang memang pernah dengar nama-nama pelakon lelaki dan perempuan di movie worldwide kan. Korang mesti pernah dengar sebab kita ada Captain America kat sini, kita juga ada Blade Runner dekat sini at the same time dalam satu movie. Okay, so kita pergi kepada short synopsis untuk filem The Grey Man ini. So literally filem The Grey Man ini mengisahkan tentang satu ejen bekas ejen lah, if I'm not mistaken, yang bernama Sierra Six. So dia at the first time dia berada dalam penjara, dan lepas tu dia adalah datang satu dark secret organisation ini. Dia menawarkan kebebasan kepada Sierra. Lepas tu Sierra setujulah, and along the way Sierra dapat tahu that this organisation yang membebaskan dia ada benda yang tersirat, ada benda yang dia ingin lakukan. Dan disebabkan itu Sierra Six ini cuba untuk menumpaskan organisasi tersebut. Dan disebabkan itu juga orang yang in charge dalam organisation ini, dia dapat tahu that Sierra cuba untuk berbuat sedemikian. Sebabkan itu dia telah hire satu bounty hunter yang quite famous ni, iaitu Lloyd tadi tu, yang dilakonkan oleh Chris Evans, untuk pergi memburu Sierra Six ini. So itu adalah the short synopsis untuk The Grey Man. So kita proceed kepada apa yang aku suka dan juga apa yang aku tak suka tentang filem ni. Okay? So kita proceed dengan apa yang aku suka tentang filem ini. First and foremost adalah sentuhan Russo Brother towards filem yang berjudul The Grey Man ini. Russo Brother memang kita tak boleh deny dia punya capability untuk mengarah sesebuah filem kan. Dan apabila aku cakap sentuhan sentuhan Russo Brother ni, korang akan dapat tengok a few scene dalam siri ni, korang tahu that okay, ini Russo Brother punya trademark dan sebagainya. Maksud aku trademark ini in terms of technical wise, dan ini berkait juga dengan contohnya seperti camera movement, camera angle, cinematic punya shot dan sebagainya. Korang akan surprise dan juga amazed dengan all of those scene yang terlibat. Okay, dan aku sangat memuji filem ini, dan aku memuji juga Russo Brother kerana telah memberikan sentuhan tersebut. Ianya bukanlah the impressive one yang terbaik, tapi korang still akan enjoy those kind of scene yang diorang letakkan dalam movie The Grey Man ini. Lepas tu aku juga suka lakonan daripada pelakon-pelakon lelaki dan juga perempuan. Ryan Gosling, okay, kita start dengan Ryan Gosling. Ryan Gosling look very mystery, dia nampak sangat misteri dalam benda ni. Tak banyak bercakap sangat. Memang dia ada bercakap, tapi like the agent Bond, James Bond dan sebagainya, yang tak banyak bercakap, tak tunjukkan emotion sangat, that kind of mystery punya vibe. Dan aku sangat suka benda tu. Surprisingly Ryan Gosling dia boleh berlawan macam tu. Kalau korang tengok Blade Runner kan, dia dah action punya filem kan, tapi this film lagi menawarkan action daripada Ryan Gosling to the max. Dan aku sangat suka Ryan Gosling looks very very superb dalam movie The Grey Man ini. Okay, kita pergi juga kepada Chris Evans. Chris Evans bagi aku dia menjalankan watak villain yang sama seperti dalam movie The Knives Out. Kalau korang tengok The Knives Out, dia menjalankan villain yang quite funny, quite sarcastic, dan juga dia kind of psychopath lah dalam movie ni. Dan itu membuatkan aku terfikir Captain America, adakah ini Captain Hydra yang kita akan dapat in the future? That is kind of thing lah, in terms of
Marvel punya elemen kan. Tapi overall aku suka Chris Evans menjalankan watak dia sebagai villain di dalam movie ini. Lepas tu kita juga pergi juga kepada Ana de Armas sebagai supporting character untuk Ryan Gosling tadi, dan dia juga menjalankan watak yang bagus, dan other than that semua benda pun bagus lah. So selepas itu apa yang aku suka tentang filem ini adalah kerana dia action jam pack. Okay, kalau korang suka meluangkan masa untuk melihat action punya pack film, yes, this film boleh tawarkan benda tersebut. Okay, tambahan untuk action jam pack tadi, ada the first act, dia dah first act of this film dah dimulakan dengan action, second act pun ada action, the third act pun ada action, but surprisingly aku paling suka the fight apabila dekat ada satu macam train ni, perlawanan yang berlaku di train tersebut, the cinematic, the fight, the choreography yang diletakkan dalam scene tersebut selama 10 hingga 15 minit. Oh, so much excited. Kalau korang tengok this film, memang adrenaline korang memang naik masa tu, memang tengah pumping laju sekali. Memang aku sangat suka. Instead of daripada the third act of that film pun okay juga, cumanya dia tak push to the max limit lah. So selain daripada tu, aku rasa this film juga menyajikan action punya film yang sangat-sangat bagus. Instead of Six Underground aku ingat itu dah bagus kan, tapi this is much better daripada Six Underground. Dan Ryan Gosling, dia macam John Wick, dia orang nak bunuh dia tak mati-mati, tapi itu adalah natural thing lah about main character kan. So kita proceed kepada apa yang aku tak suka towards this film. First thing first adalah the weak plot yang lemah. Okay, aku bagi satu contoh. The organisation yang cuba untuk hunt down Ryan Gosling ni ataupun Sierra Six ni, dia cubalah untuk membunuh Sierra ni. Akan tapi Sierra ni yang nak menghentikan organisation tersebut, dia tak nampak seperti senang cerita plot itu tidak dibangunkan dengan sangat baik dan tidak dibangunkan in every minute dalam movie inilah kan. Of course dia ada bangunkan a few, cuma dia tak sampai a limit where okay, the story plot untuk filem ni sangat bagus, sangat solid. Dia tak sampai ke tahap itu. And aku rasa some of you guys might recognize, akan perasan benda ni, and some of you guys juga tidak akan perasan benda ni. Selepas tu, benda yang aku tak suka yang kedua adalah pembaziran karakter A-list ni, ataupun pembaziran aktor dan juga actress A-list ni. Aku cakap tadi kan, ada Chris Evans, ada Ana de Armas, lepas tu ada Rick John Page, lepas tu kita ada Dhanush dan sebagainya kan. All of this actor dan juga actress, diorang boleh mainkan lebih banyak ataupun diorang boleh provide more kepada filem ini. Filem ni 200 million dia punya budget, like a lot, banyak gila 200 million tu. Dan aku rasa maybe ada percentage yang tinggi untuk membayar pelakon-pelakon ini kan. Cumanya dia punya skrip yang bagi kepada aktor dan juga actress ini sikit. Aku bagi contoh paling kuat sekali adalah Ana de Armas. Macam mana kau boleh merugikan this talented punya actress ini dan letakkan dalam filem ini, dan bagi dia a few line yang bagi aku rasa flat. The line yang dia dapat, the script yang dia dapat tu flat, dan dia just be there untuk Sierra Six, untuk membantu dia. That's it. Tak ada more, tak ada emotion punya feeling, tak ada macam the story ataupun the character development untuk supporting character. Senang cerita, supporting character remain supporting character. That's it. Tak ada benda yang penting tentang supporting character. It's all about main character dan a person around that main character. Kalau korang faham maksud aku, korang akan faham apabila tengok this film. Lepas tu kita pergi juga kepada yang aku dah cakap tadi, iaitu Wick punya kelemahan dia punya skrip tu. Skrip dia taklah teruk gila kan. Dia tak teruk sangat. Cumanya korang akan dapat figure out that flatnya skrip ataupun tone skrip yang disampaikan dan dilontarkan oleh pelakon-pelakon ini, dia nampak seperti flat, meaningless. Dia just doing there, ada dekat shooting tu, and cakap je apa yang dia nak, yang tertulis dalam skrip tu dan sebagainya. So literally itu adalah a few things yang aku tak suka lah. Aku nak tambah apa yang aku suka tadi. CGI
yang aku tak suka, sorry, yang tak suka CGI use dalam filem ni. Ada satu scene yang melibatkan kapal terbang dan sebagainya kan. Dan aku mula-mula macam impress lah dengan scene tersebut. Dan aku macam, oh shit, gila gempak movie ni kan. Tapi bila tengok balik, oh teruknya CGI dia punya ni kan. Korang akan dapat those moment seperti animation, seperti game dalam PS4, tak nampak realistik dan sebagainya. Korang akan dapat figure out benda tu, confirmnya korang akan dapat figure out. Okay, so itu adalah a few things apa yang aku tak berkenal lah tentang filem ni. So overall kan, Wafi, adakah kau menyukai this film? Superbly aku suka. Walaupun ada minor flaws dalam filem ni, aku sangat suka. Sebab at the end of that film, apabila aku melihat The Grey Man ini, surprisingly aku macam suka. Oh, kenapa dia tak teruk macam Red Notice aku sampai terfikirkan macam tu. Dan aku tidak sabar apabila melihat the end game ataupun the final scene untuk movie The Grey Man ni. Aku rasa macam, oh, akan ada sequel ke? Oh, aku memang nak tengok sequel ni. Walaupun ada banyak kelemahan, ada a few lubang-lubang dalam movie ni, tapi aku still mengharapkan untuk ada ada sequel lepas ni. Ni yalah 200 million kan yang digunakan untuk movie ni kan. So overall, Wafi, adakah ini filem yang sesuai untuk ditengok? Yes, kalau korang peminat Six Underground kan, Red Notice, of course, Red Notice, korang boleh tengok filem The Grey Man ini. Kalau nak tengok dengan family pun aku rasa boleh. Dia 13 above. So aku rasa you should watch The Grey Man ini. Dan komen kat bawah kalau korang dah tengok The Grey Man ini, dan bagi tahu aku pendapat korang towards this film. Adakah korang menyukai ataupun tidak. Dan overall rating aku untuk The Grey Man adalah sebanyak 8/10 bintang. Okay, dia tidaklah filem yang super impressive ataupun teruk. Dia just stand in the mid punya level punya filem dan akan menghampiri impressive punya filem. So itu sahaja untuk video kali ini. Terima kasih kerana telah meluangkan masa. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum dan bye bye semua.